Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsi sedikit masalah klorosis intravenoz klorosis pada raja kunyit ni. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada daun ni. Okey, ini daun yang hampir matang lah. Dia ada bercak-bercak macam ni, kemudian dia ada tulang daun tu masih hijau, manakala belakang daun tu ada kuning. Ini tandanya intravenoz klorosis. Okey, kalau yang ini lagi teruk lah sebenarnya. Okey, intravenoz klorosis ni kalau kita tak rawat dia akan jadi makin teruk, kuning, kemudian akan gugur lah daun ni. Okey, dan kalau sahabat tengok yang ini, ni jelas nampak tulang daun tu hijau, manakala keseluruhan daun tu jadi kuning. Kemudian kalau kita tengok daun muda ni dia beralun okey, beralun. Ini menandakan kekurangan unsur zinc dan juga mangan okey. Intravenoz klorosis ni biasanya berlaku kalau hujan berterusan hujan kerap terutamanya tanah saya ni dari jenis yang berpasir lah. Dia sebenarnya tanah berpasir ni dia kurang CEC kapasiti tukaran cation. Maksudnya dia punya charge negatif dalam tanah tu terlalu rendah lah. Jadi kita terpaksa bekalkan TE ni dengan lebih kerap lah. Jadi kita perlu tambah contohnya tanah kompos lah untuk meningkatkan CEC ni. Tanah kompos, zeolite, dan juga humic dan fulvic acid lah untuk memegang nutrien yang bercharge positif seperti trace element lah. Okey, yang ini simptom yang saya tengok lah pada pandangan saya lebih kepada trace element mikronutrients seperti zinc, mangan, boron, copper dan sebagainya lah. Okey, jadi perkara yang pertama yang saya perlu buat, kita akan tengok pH tanah lah. Okey, kita akan cek pH tanah ni macam mana. Kemudian kita akan buatlah tindakan yang sepatutnya. Okey, selain itu nutrien yang bercharge positif seperti trace element, kebanyakan trace element dan juga magnesium dan kalsium juga akan hilang lah kalau hujan berterusan macam ni. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita cek pH tanah Okey, ini untuk poin yang pertama lah. Okey, pastikan tanah tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering lah. Dan sekarang ni biarkan selama 5 minit. Kemudian bacaan dia kita dapat kat sini ialah 6.4 Okey. Kemudian kita pergi ke poin yang kedua. Okey, sekarang ni poin yang kedua bacaan dia selepas 5 minit ialah 6.2. Okey, pH tester yang saya guna ni ialah brand Takemura DM15 Okey. Sekarang ni kita akan pergi ke poin yang ketiga. Baik, yang ini poin yang ketiga Okey, dia punya bacaan 6.1 selepas 5 minit. Okey, seterusnya kita pergi ke poin yang keempat lah. Poin keempat Okey, ini poin keempat 5.8. Dan kita akan pergi ke poin yang terakhir iaitu poin kelima. Okey, bacaan untuk poin kelima ni ialah 6.2. Jadi apabila kita tambah ke semua poin tadi dan dibahagikan kepada 5, kita akan dapat dia punya purata pH iaitu 6.14 dan pada pandangan saya dia tak ada masalah pasal pH tanah ni. Jadi saya syak dia leaching run off sebab kekerapan hujan yang terlalu tinggi lah pada minggu lepas dan minggu ni hujan berterusan pada setiap petang Okey, sekarang ni kita akan cuba rawat pokok ni. Okey, rawatan pada minggu pertama ialah semburan A-zinc mix yang merupakan sumber TE. Tapi dia punya zinc dan mangan tu tinggi sikit lah berbanding dengan trace element yang lain. Okey, yang ini kita buat semburan atas dan bawah daun Okey, dan keseluruhan pokok lah.
Okey, ini minggu pertama rawatan lah, 7 hari bulan Oktober 2022. Okey. Baik, ini hasil pada minggu kedua, iaitu 14 Oktober 2022. Seperti sahabat boleh tengok dia punya kesan dia tak ada perubahan sangat pada daun yang intravenochlorosis pada minggu lepas selepas 1 minggu rawatan lah, tak ada perubahan sangat lah. Okey, jadi kita perlu teruskan rawatan lah. Okey, untuk minggu ini saya buat semburan Zinc Mix sekali lagi. Kemudian dekat tanah kita buat siraman humic dan fulvic acid lah. Okey, dan juga saya tabur baja 1564 daripada Agrobridge. Kemudian yang dicampur dengan tunakung lah, dengan nisbah 5:1. Okey, ini untuk rawatan minggu kedua dan juga hasil pada minggu yang kedua. Okey. Baik, seterusnya yang ini ialah minggu yang ketiga. Sahabat boleh tengok dia punya ni. Kat sini saya boleh tengok ada perubahan sedikit pada bahagian daun. Okey. Dia punya intravenochlorosis ni dah mula berkurang sedikit lah. Okey. Kalau tengok betul-betul pada daun ni, dia punya urat daun tu sudah nampak ada perubahan sikit lah. Daun yang beralun ni memang kekurangan unsur zinc lah, ataupun dia punya mikronutrien lah. Okey, kita tengok daun yang teruk sikit. Okey, ini daun yang paling teruk lah. Dia tak ada perubahan sangat. Tapi klorofil ni sudah mula dibina oleh daun lah. Okey, untuk minggu ketiga ni, sekali lagi saya buat semburan Zinc Mix. Kemudian pada bahagian yang siraman ni, saya buat campuran double booster yang dicampur dengan EM, Cytooxin dan juga Kitosan Gold. Kemudian kita buat siraman pada bahagian tanah lah. Okey, ini rawatan untuk minggu ketiga, iaitu 21 Oktober 2022, dan juga hasil pada minggu ketiga lah. Okey. Okey, ini minggu yang keempat 28 Oktober 2022. Ini update dia lah. Okey, cuba sahabat lihat pada daun yang ini. Dia punya intravenochlorosis tu sudah mulai hilang. Daun sudah menjadi hijau dan klorofil mula dibina oleh pokok lah. Cuma pada bahagian atas daun yang ini masih lagi ada simptom kekurangan unsur Te. Jadi kita akan teruskan rawatan. Okey, bahagian yang ini yang paling ketara lah, intravenochlorosis. Sekarang ni sudah mulai hijau balik lah. Okey, dan saya anggap dia dalam 80% berjaya dirawat lah. Okey, pada minggu keempat ni juga saya buat semburan Capmac dan dicampur dengan Kitosan Gold. Okey, Capmac ialah sumber kalsium, boron dan juga magnesium. Okey, Capmac dan Kitosan ni saya buat semburan dan juga siraman sekali lah. Okey, untuk minggu khususnya saya akan buat semburan Zinc Mix balik Okey, sumber Te lah. Okey, sebagai kesimpulannya, masalah intravenochlorosis ni dia memang akan berulang lah jika hujan kerap Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita kena betulkan keadaan tanah dululah, iaitu dengan menggunakan tanah yang dengan menabur baja organik yang mengandungi Te, kemudian yang mengandungi humic dan fulvic acid serta zeolite lah. Okey, semua yang bahan yang saya sebutkan ini dia akan meningkatkan CEC dan juga akan memegang nutrien yang bercharge positif seperti trace element, kalsium dan juga magnesium lah. Okey, kita perlu rawat tanah dulu untuk mengelakkan daripada masalah ini berulang kembali Okey, setakat ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.